semua murid. Dan di hari Selasa, hari yang mulia dan bertarikh 14 Julai 2020. Hari ini, kalau minggu lepas kita belajar pelajaran 9 yang bertajuk Tolong Menolong, dan hari ini kita akan belajar pelajaran 10 yang bertajuk Amanah. Okey. Sesudah pecahkan kepada beberapa poin utama, beberapa isi yang perlu kita faham dalam topik amanah. Antaranya ialah kita perlu faham pengertian di sebalik perkataan amanah, apa yang dimaksudkan dengan amanah, dan berapa jenis amanah. Selepas itu, kita cuba faham apakah kelebihan orang yang bersifat amanah dan juga apakah kelemahan ataupun keburukan bagi orang yang tidak bersifat amanah. Dan yang terakhir yang perlu murid-murid faham ialah apakah tugas dan amanah kepada setiap individu. Itu sahaja. Okey. Seulangan, apa yang akan kita belajar hari ini ialah apakah maksud perkataan amanah itu sendiri dan jenis-jenis amanah, kelebihan dan keburukan, dan juga tugas dan amanah kepada setiap individu. Dan ada kisah teladan di dalam kitab akhlak kamu itu nanti. Kamu cuba baca dan cuba fahami cerita di sebalik cerita teladan di sebalik perkataan amanah tersebut. Okey, untuk hari ini kita akan bermula dengan pengertian dahulu. Apakah yang anda faham? Apakah yang dimaksudkan dengan amanah? Okey, menurut kepada definisi ataupun maksud perkataan amanah itu sendiri, bermaksud rasa tanggungjawab seseorang akibat dari segala sesuatu yang diserahkan kepadanya, ataupun dalam erti kata lain, percaya. Senang saja untuk kita faham apakah yang dimaksudkan dengan amanah itu tersebut. Kalau sesendiri sebagai guru di sekolah kamu dilantik sebagai pengawas. Okey, dilantik sebagai pengawas, dilantik sebagai ketua kelas, dan kamu tahu tugas-tugas kamu dan kamu laksanakan dengan baik, maka kamu berjaya dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Faham? Okey, kalau cikgu kalau tugas kamu sebagai seorang pengawas, contohnya ambil kehadiran pelajar yang lambat datang ke sekolah, kamu minta kawan-kawan kamu berbaris sebelum mengambil makanan, kamu bertugas di waktu perhimpunan, itulah yang dikatakan sebagai tanggungjawab. Maksudnya, kalau kamu berjaya laksanakan, kamu sudah berada di dalam fasa amanah. Faham ke tuan? Okey. Seterusnya saya akan bawa kamu ke yang kedua pula. Yang kedua lah, iaitu jenis amanah. Apa yang kamu nampak di hadapan papan putih ni, di papan putih, ada dua jenis amanah. Apa dia dua jenis amanah itu? Yang pertama, amanah dari Allah dan Rasul-Nya, termasuk menjalankan dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi ajar kita, kita ikut. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang Nabi ajar kita supaya jangan buat, maka kita ikut juga. Jadi itu amanah, jenis amanah yang pertama, Allah dan Rasul. Bagaimana pula jenis amanah yang kedua? Yaitu amanah dari manusia yang meliputi berbagai-bagai hal mengikut hajat manusia sehari-hari. Ini yang sekarang ni, yang kita hadap sekarang. Paling dekat kalau amanah dari manusia macam apa dia? Wabak COVID-19.
di mana kita, amanah dari manusia ni, kita diminta untuk menjaga penjarakan sosial. Tidak boleh dekat-dekat, 1 meter jarak. Lepas tu pakai pelitup muka, pakai face mask. Itu antara amanah. Kalau diminta buat, kita ikut, kita amanah. Orang yang menyuruh buat pun, dia suruh orang lain buat pun amanah. Boleh faham? Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada kelebihan dan keburukan. Bukan keburukan amanah. Contoh ini semasuk bahagian yang di atas dulu. Kelebihan. Kelebihan bagi orang yang bersifat amanah, dipercayai. Yang pertama adalah mendapat keredaan Allah. Allah redha dengan hambanya yang bersifat amanah. Jadi dalam kehidupan seharian dia insya-Allah akan selalu rasa tenang, tidak gelisah sebab dia mempunyai sifat amanah dalam diri dia. Orang percaya dengan dia. Yang kedua, disegani dan dikasihi. Ini disegani dan dikasihi paling dekat adalah sesama manusia. Kalau kamu baik, kalau kamu melaksanakan apa yang diminta, kamu buat kerja apa yang disuruh, maka orang-orang di sekeliling kita akan mengasihi dan kita akan rasa disegani. Dan yang ketiga adalah membantu insan yang bertanggungjawab dan dihormati. Kalau sudah amanah nama dia, kalau sudah semua kerja yang diminta buat dia boleh kasih siap, dia pegang jawatan dalam sekolah, contohnya sebagai ketua kelas, dia sangat dia bertanggungjawab memastikan kelasnya bersih apa semua, maka akan membentuk dia, siapa-siapa pun, sebagai insan yang bertanggungjawab dan dihormati. Kamu buat kerja dengan baik, kita senang, anda akan dihormati. Faham? Okey, dan yang kedua terakhir iaitu keburukan. Keburukan bukan bersifat amanah. Keburukan bagi orang yang tidak bersifat amanah. Kalau tidak dipercayai, kalau anda tidak bertanggungjawab, maka inilah antara 3 keburukan yang kita akan terima. Apa dia? Yang pertama, tidak dipercayai oleh orang. Dah pun sudah tidak amanah. Kalau contoh yang paling senang, kadang ada masa kita akan bercerita dengan kawan kita kan, bercerita dengan kawan, kadang-kadang ada rahsia di sebalik cerita. Kadang-kadang kita cakap, jangan kau bagi tahu si ini, jangan bagi tahu. Tapi disebabkan tidak ada sifat amanah, dia bagi tahu dengan orang lain ceritanya, maka tidak akan dipercayai oleh orang. Sama juga kalau dia pegang dia sebagai ketua kelas ke, dia sebagai pengawas, tetapi tidak menjalankan tugas dengan baik, maka orang tidak akan percaya. Masuk kepada yang kedua, tidak dikasihi Allah dan Rasul. Sedangkan Allah sudah bagi tahu dengan kita, buat apa yang disuruh, jangan buat apa yang dilarang. Tetapi tidak amanah dengan apa yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul tidak akan kasih kepada kita. Dan yang terakhir adalah boleh merosakkan pergaulan seharian. Kenapa saya cakap begitu? Kenapa buku ini cakap begitu? Sebab dalam kita hidup sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai manusia di muka bumi ini, kita diajar berbanyak macam benda, okay? Dengan sifat-sifat yang baik, amanahnya, tolong-menolongnya kan. Macam minggu lepas kita belajar mengenai tolong-menolong, benda baik. Dan hari ini kita belajar mengenai amanah pun benda baik juga. Jadi kalau benda yang baik kita tidak berjaya lakukan dan sering kali melakukan kesalahan, adakah anda rasa, adakah kamu rasa orang akan suka dengan kita? Bukankah itu akan merosakkan pergaulan seharian kita? Pasal itulah, kalau disebabkan kegagalan kita dalam bersifat amanah, ramai orang boleh bergaduh. Faham? Okey.
Dan yang terakhir adalah tugas dan amanah setiap individu. Tugas dan amanah. Amanah tu tanggungjawab. Amanah tu ataupun percaya. Jadi tugas dan amanah setiap individu. Apa maksud individu ini? Individu ini bermaksud adalah setiap orang, setiap individu seorang-seorang. Individu tu satu orang. Kalau ramai berkumpulan. Jadi kalau individu ini untuk setiap kita, setiap kita. Dan apa dia? Okay, cuba tengok. Yang pertama, mereka wajib melaksanakan tugas dan amanah tersebut. Kalau diberikan amanah, kita kena laksanakan, wajib laksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Kalau contoh dalam kelas, seamanahkan kamu untuk jawab soalan ataupun buat latihan, maka kamu kena buat. Itu adalah amanah untuk setiap kita. Faham? Dan yang kedua, semua orang mempunyai tugas dan memikul amanah masing-masing. Okey? Itu secara umum. Faham? Maksudnya setiap orang masing-masing ada amanah dan tanggungjawab yang perlu dibuat. Kalau di sekolah sebagai cikgu untuk mengajar dengan kamu, dan kamu sebagai murid belajar dengan cikgu kamu, sama-sama ada amanah. Kamu datang ke sekolah untuk belajar, saya datang ke sekolah untuk mengajar. Jadi kita ada dua amanah yang berbeza tetapi di tempat yang sama. Dan yang terakhir adalah pemimpin negara memikul amanah membela dan melindungi rakyat. Ini adalah yang paling best ni, paling utama. Tahu pemimpin kan? Ketua negara kita, siapa kita punya Perdana Menteri yang sekarang? Bagaimana beliau membela dan memikul amanah untuk kesejahteraan kita di sini. Kalau bukan disebabkan ketua negara kita, bagaimana dengan wabak coronavirus yang sekarang ni? Adakah kita akan rasa selamat? Adakah kita akan pergi ke sekolah? Adakah kita akan terus bekerja? Macam mana? Kalau bukan disebabkan pemimpin kita, ketua negara kita memikirkan apa yang terbaik untuk keselamatan rakyat Malaysia, sudah pasti kes coronavirus di Malaysia akan terus meningkat. Okey, dan sekarang alhamdulillah kita sudah boleh keluar, boleh sudah jalan-jalan walaupun dalam kondisi yang masih terkawal. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk pelajaran akhlak pada hari ini, iaitu mengenai amanah. Macam seulang baliknya apa yang kita belajar hari ini mengenai amanah. Tengok kepada pengertian, rasa tanggungjawab, percaya. Setiap apa yang diberikan kita laksanakan dengan baik. Lepas tu dua jenis amanah, daripada amanah dari Allah dan Rasulnya, buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Dan yang kedua adalah amanah dari manusia yang meliputi berbagai-bagai hal, macam yang saya cerita tadi. Okey. Lepas tu tengok kepada kelebihan dan keburukan. Kelebihan orang yang bersifat amanah dan keburukan orang yang tidak bersifat amanah. Dan yang terakhir, apakah tugas dan amanah setiap individu, setiap kita. Kita diberikan amanah dan apa yang perlu kita buat. Inilah tu. Kena buat juga, wajib laksanakan. Semua orang mempunyai tugas dan memikul amanah masing-masing. Dan yang terakhir adalah pemimpin negara yang memikul amanah membela nasib rakyat dan melindungi mereka daripada kemaslahatan. Dan saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk jawab latihan yang ada di kitab kamu dalam buku teks muka surat 60, 61 dan 62. Senang saja, okey? Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.